Mari sama-sama kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. 让我们一起进入祷告。 Bapa, kami serahkan waktu singkat ini hanya ke dalam tangan-Mu. 主，我们把以下有限的时间交托在你手中， Pakailah kedua hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan, kiranya boleh sama-sama untuk menjadi saluran berkat. 求你恩待你两位仆人，无论是传讲的或者翻译的，都可以成为主你的祝福的管道。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祈求祷告， Amin. 阿门。 Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹们，晚上好。 Puji syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya yang penuh melimpah di dalam kehidupan kita, sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam persekutuan doa malam hari ini. 感谢神在我们生命里的丰盛恩典，使我们今天可以聚在今晚的祷告会。 Kiranya lewat dari apa yang menjadi perenungan kita dapat membentuk kita semakin berkenan di hati Tuhan. Dan lewat di dalam kehidupan kita secara khusus dalam kehidupan doa. 但愿透过经文，我们要默想的经文，可以塑造我们更加的合神心意，特别是在我们个人的祷告生活中。 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yakni bermegah di dalam Tuhan. 今天我们要一起来思想一个主题，就是以主夸耀。 Yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan hari ini adalah Yeremia pasal 9 ayat 23 hingga 24. 今天要思想的经文是取自耶利米书9章23到24节。 Demikianlah bunyi firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. 耶和华如此说：智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口，夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，也知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。这是耶和华说的。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk perenungan kita malam hari ini. 这就是我们今晚要思想的经文。 Yeremia terus mengungkapkan kepedihannya atas umat Allah yang memberontak serta penolakan mereka untuk bertobat dan dengannya lolos dari kemusnahan yang akan datang. 耶利米他不断的透露，他因为神的百姓背叛，却不愿意悔改，感到非常的痛苦，也因此可以脱离了将临到他们的毁灭。 Ia ingin menangis, tetapi kesedihannya terlalu dalam untuk air mata. 他想哭，但因为他的悲伤过于深到哭不出来。 Teriakan tentang kutukan, tuduhan bersalah, dan peringatan tentang hukuman yang tidak terelakkan diselang-selingi sepanjang pasal ini. 这整章呢，都在穿插有关咒诅、指控、无可避免的惩罚、警告的呼喊。 Yeremia pun juga disebut nabi yang menangis. Ia menangis siang dan malam untuk umat yang terlalu keras hati sehingga tidak menyadari dekatnya malapetaka mereka. 耶利米呢，他经常被称为哭泣的先知。他为了顽梗的百姓，他昼夜哭泣，因为他们没意识到将临到他们的毁灭，他感到非常的伤痛。 Karena perasaan sedihlah itu amat hebat terjadi di dalam dirinya. 因为他非常的伤痛，非常的悲伤。 Tragedi kehidupannya ialah bahwa ia berkhotbah kepada telinga yang tuli dan menuai hanya kebencian sebagai balasan kasihnya kepada orang-orang senegerinya. 他的人生悲剧呢，就是他对有耳聋的民传道，却得到的是怨恨来报答他对同胞们的爱。 Bagian firman Tuhan yang tadi kita baca sebenarnya salah satu dari refleksi alasan ilahi dan perlunya bencana hungkupan yang ditimpakan kepada Yerusalem. 我们刚读的经文呢，其实是反映了上帝的理由，为何要惩罚耶路撒冷。 Bencana yang akan menimpa kepada Yerusalem tercatat pada ayat 17 hingga 22 dan ayat bacaan kita tadi merupakan refleksi dan alasan terhadap bencana tersebut yang dicatat dari ayat 23 sampai 26. 将要临到耶路撒冷的灾殃记载在17到22节，而我们所读的经文呢，就是灾殃的反应和原因记载在23到26节。 Orang Yerusalem sudah sepantasnya harus berbalik kepada Tuhan dengan tidak memegahkan dirinya. 耶路撒冷的百姓呢，应当回转归向神，不再指着自己夸口。 Saat itu ditekankan oleh Yeremia bahwa janganlah sebagai orang yang bijak bermegah atau menyombongkan diri dengan kebijaksanaannya, kekuatannya, dan kekayaannya.
那时耶利米强调，人呢不要因为他的智慧、他的能力、他的财物而夸口或骄傲。 Kejatuhan orang Yehuda saat itu karena memang tidak mau mendengarkan akan suara Tuhan, melainkan semakin jauh dari Tuhan, mengandalkan apa yang menjadi pemikiran, kekuatan, bahkan materi yang dimiliki. 当时犹太人的挫败呢，是因为他们不肯听从耶和华，反而越远离神，依靠自己的思维、自己的能力、自己所拥有的财物。 Pada saat mendengar adanya ancaman karena mereka tidak menaati Tuhan, bukannya bertobat dan berbalik, akan tetapi mereka malah mencari kekuatan bangsa lain, bahkan mencari ilah-ilah yang lain. 因为不遵行上帝，他们被警告的时候，他们不只是没有悔改、回转归向神，他们反而越远离神，他们却寻找列国的力量，甚至寻找各样的偶像。 Inilah yang dimaksudkan memegahkan diri atau menyombongkan kemampuan mereka, padahal sangat sederhana yang diminta Tuhan lewat Nabi Yeremia agar dapat kembali kepada Tuhan. 这就是所谓的自夸或以自己的能力夸口。其实借由耶利米，上帝的要求是非常单纯的，就是他们要回转归向神。 Jikalau memang ingin bermegah, Yeremia mengatakan kepada mereka, tunjukkanlah bahwa mereka bisa memahami dan mengenal Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. 耶利米告诉他们，若你们要夸口，要因为认识耶和华，又知道神在世上施行慈爱、公平和公义。 Janganlah hanya sekedar mengetahui dan mengenal Allah, akan tetapi sungguh dapat memahami siapakah Dia. 不要只是知道，但然而要深深的认识我们的神。 Yeremia menekankan jangan sampai hanya mengenal atau mengetahui, akan tetapi bisa memahami atau mengerti siapakah Allah sebenarnya yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. 耶利米强调，不可只是认识或知道，可是要有聪明、明白、了解谁是在世上施行慈爱、公平和公义的真神。 Kasih setia Allah, Hesed, sebenarnya seringkali digambarkan bahwa Allah begitu mengasihi bangsa Israel, mulai dari bagaimana mereka dipimpin dengan tangan yang perkasa sehingga keluar dari tanah Mesir. 上帝何等的爱以色列百姓，其实是常用来描绘上帝的慈爱，就是他以他大能的手来带领以色列百姓出埃及地。 Keadilannya senantiasa juga dinyatakan pada saat mereka ditekan oleh bangsa lain yang tidak mengenal Allah. 当他们被外邦人压制的时候，神显现他的公义。 Ditambah lagi Allah yang adalah kebenaran itu sendiri karena janjinya tidak pernah bersalah. 更何况上帝就是真理，他的应许绝不失误。 Ketika kita tidak boleh membanggakan pengetahuan di duniawi, kemampuan manusia, atau kekayaan dunia, ini yang seharusnya kita lakukan. Sebaliknya kita hanya boleh berbegah dan bersukacita karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang memungkinkan kita hidup benar. 我们不要因为属世的知识而夸口，或者因为人的能力，或者因为世界的财富而夸口。可是呢，我们应当要以个人与神的关系而夸口欢喜，因为神的恩典使我们能过真正的生活。 Semua nilai dunia ini hilang maknanya bila mana dibandingkan pengenalan kita akan Allah. 所有世界的价值观呢，若与认识神来相比，那就变成毫无意义了。 Nilai yang sesungguhnya terdiri atas menyerahkan diri kita kepada Tuhan Allah dan standar-standarnya, serta membiarkan Dia memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. 真正的价值观呢，包含了我们将我们的生命委身于神，委身于神的标准，并且让圣灵充满我们。 Memegahkan diri sendiri adalah salah satu trik iblis untuk menjauhkan seseorang dari Tuhan. Dan biasanya orang yang memegahkan diri sendiri pada akhirnya semakin menjauh dari Tuhan. 那自夸呢，也是魔鬼使我们越远离上帝的手段之一。通常自夸的人，他终究就是会离神越来越远，因为 Karena menganggap bahwa perkara-perkara rohani itu tidak lagi penting di dalam dirinya. 因为他认为在生命中属圣的、属灵的事已经不再重要了。 Sekali lagi diingatkan dalam bagian firman Tuhan ini, yang dimegahkan bukan diri kita, akan tetapi karena relasi dengan Allah yang memungkinkan kita berada hingga saat ini. 借由今天的经文，再次的提醒我们，不是以自己夸口，不是以自己夸耀，而是因为与神的关系，使我们能活到如今。 Belakangan ini saya juga merasa memang ada satu istilah yang cukup menggelitik saya karena ada mendengar seseorang dinamakan dengan sombong rohani.
最近呢，有一个说辞让我感到很尴尬的，就是属灵的骄傲。 Menjadi seseorang yang kerohaniannya atau spiritualitasnya baik sih tidak masalah. Akan tetapi permasalahannya adalah dia malah memegahkan akan dirinya kalau kerohaniannya itu baik karena hal-hal yang dilakukan untuk membangun relasi yang lebih baik dengan Allah. 有很好的属灵生命并不是问题，那然问题是他却因为他所做的努力来建立与神关系，让神的关系更好，他感到自豪。 Akan tetapi permasalahannya itu kembali lagi, apakah yang dilakukan itu semuanya benar-benar hanya untuk mendalami relasinya, dengan Tuhan, atau malah secara permukaan kulitnya saja memamerkan akan realita kebiasaan yang dilakukan olehnya. 问题又回归于他所做的一切是真的为了要与神建立一个密切的关系吗？或者只是外在罢了，来炫耀他的日常的习惯？ Atau dengan kata lain, malah kita menyebutnya sebagai orang yang munafik. 或换句话说，我们称他为假冒伪善的人。 Sebenarnya seperti halnya Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 5 mengingatkan kita bahwa atas dirinya sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. 如同保罗在哥林多后书12章5节提醒我们，但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。 Janganlah kita menjadi sombong rohani karena nantinya malah mudah sekali terjerumus di dalam kemunafikan. 不要变成属灵骄傲的人，因为很容易陷入假善。 Baru-baru ini saya mendapatkan sebuah curhat dari seseorang yang mengatakan bahwa kalau ada seseorang temannya itu tiba-tiba menelpon dirinya dan mengomel panjang lebar tentang permasalahan titipan barang. 有一个人呢，向我诉苦说，他有一位朋友突然打给他，就讲了一大堆抱怨有关委托物品的事情。 Saya berikan nama orang ini misalnya Lani, bukan nama sebenarnya. Menitipkan barang kepada temannya, sebut saja namanya Nina, untuk diberikan kepada orang lain. 我给这个人取名叫拉尼，这不是真正的名字。然后他委托了他一个朋友叫妮娜，他委托他带一个东西给另外一个人。 Pada saat hari berikutnya, di mana orang lain tersebut menanyakan di mana keberadaan barang tersebut, Nina ini sebenarnya lupa tentang barang tersebut ada di mana, tetapi karena merasa terserang, oleh sebab itu dia meladani orang lain tersebut itu dengan nada yang tinggi, dengan mengatakan dia tidak mengetahui barang tersebut itu ada di mana. 那隔天呢，这个人跑来找妮娜询问有关这个委托的物品摆在哪。那妮娜因为当初她真的不晓得，她忘了她把东西摆在哪。可是因为她觉得她被攻击，所以她用很不客气的语气，用很高调的语气来告诉这个人说：“我真的不知道这个东西摆在哪。” Dan tidak lama kemudian, Nina malah menelepon Lani dan langsung mencecarnya dengan perkataan, kalau lain kali itu nggak usahlah titip barang lagi apapun kepadanya. Dan hal itu menyulitkannya. 之后呢，这个妮娜就打给拉尼，很抱怨，很不客气的语气告诉他说：“以后你就不要委托我任何东西，因为这很为难我。” Dengan mengalami hal seperti demikian, Lani ini mengatakan kepada saya, 经过这件事情，拉尼就对我说。 Kenapa ya ada orang seperti itu? Padahal kalau di gereja orang ini tuh terlihatnya rohani sekali. Pelayanan sana dan di sini. Kalau ada kesempatan sharing pasti vokal sekali orangnya. 这拉尼他就对我说：“怎么会有这种人呢？他在教会明明看起来很属灵啊，他到处服侍，甚至有机会的话他就会分享。” Namun semuanya terasa hanya bungkusnya saja. 那这一切都只是外在罢了。 Saudara-saudariku, apa yang mau kita megahkan saat ini? 弟兄姐妹们呢？那如今我们要以什么夸耀呢？ Mari, jangan kita bermegah apa yang ada pada kita, melainkan Yesus yang ada di dalam hidup kita. 不要以我们所拥有的夸耀，乃是要以在我们生命里的耶稣夸耀。 Memegahkan kita memahami dan mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. 要因为认识又知道在世上施行慈爱、公平和公义的耶和华，以此夸口。 Kiranya kita dapat merendahkan hati kita karena orang yang berpikir terlalu tinggi tentang dirinya tidak berpikir cukup tinggi tentang Kristus. 让我们都可以谦卑下来，因为把自己想得太高的人，他并不尊崇基督。 Saya ulangi sekali lagi. 我再一次，
kiranya kita dapat merendahkan hati kita karena orang yang berpikir terlalu tinggi tentang dirinya tidak berpikir cukup tinggi tentang Kristus. 让我们都可以谦卑下来，因为把自己想得太高的人，他并不尊崇基督。 Mari saudara-saudariku, kita akan sama-sama merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengar ini. 弟兄姐妹们，我们一起来回应我们已经聆听的上帝的话语。 Kiranya dengan perenungan kita akan sama-sama bukan hanya sekedar dengar, tetapi kita pun juga dapat renungkan lebih dalam lagi. 接着，今天我们所默想的经文，我们不只是听，但我们也可以一直反复的思想。 Dan kita pun juga dapat menghidupinya di dalam kehidupan kita. 我们可以在我们生命里活出上帝的话语。 Jemaat sekalian yang bisa berlutut, silakan berlutut. Dan kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. 可以跪下来祷告，弟兄姐妹们，欢迎你们跪下来祷告。 Ada 2 pertanyaan yang mungkin kita sama-sama juga bisa bertanya untuk diri kita. 有2个问题，我们可以对自己询问。 Lewat dari firman Tuhan malam hari ini, apa yang Tuhan katakan kepada saudara-saudari? 接着，今天神的话语，神要对我们说什么呢？ Kiranya dengan penuh kerendahan hati kita tanpa memegahkan diri, kita memohon Tuhan, bicaralah kepada kami. 以谦卑的心、不自夸的心来对上帝说：“主啊，你对我说话。” Dan di sisi yang lain, pertanyaan kita adalah apa yang akan kita katakan kepada Tuhan sebagai komitmen kita. 另一个问题就是我们要怎么对上帝说出我们的立志我们的心， Dan hidup kita boleh semakin berkenan di hati Tuhan. 让我们的生命可以越合神心意。 Mari kita sama-sama berdoa bagi diri kita masing-masing. 让我们一起默祷。